Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat meneruskan tadabbur ringkas surah Yusuf, yang mana kita akan baca ayat yang ke-80. Ayat yang ke-80 ini sebenarnya adalah ayat yang berada pada babak yang terakhir sekali dalam surah Yusuf, iaitu babak yang kelima. Okey, babak yang kelima ni mengandungi 5 adegan. Ya, bermula daripada ayat yang ke-80 sehinggalah kepada ayat yang ke-101. Okey, dalam nota sampai ayat 79 saja, nota bercetak, insya-Allah minggu ni saya usaha untuk siapkan. Baik, kita mulakan membaca ayat yang ke-80. Moga-moga boleh nampak ya tulisan di TV kiri dan kanan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak nampak nanti kita beli yang besar lagi TV. Baik, kita bacakan ayatnya untuk kita mendapat pahala membaca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quranul Karim. Kita masuk pada bulan-bulan haram, maka pahalanya lebih banyak ya daripada bulan-bulan yang bukan bulan haram, maka perbanyakkan amal soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Kita lihat terlebih dahulu terjemahan ayat yang ke-80 untuk kita mendapatkan maklumat sambungan tentang kisah anak-anak Nabi Yaqub ini. Maka apabila mereka telah berputus asa daripada mendapat pertolongannya, mereka ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada 10 orang anak Nabi Yaqub. Dan kalau masih ingat, ayat ini adalah merujuk kepada mereka sudah hendak kembali ke Palestin setelah mereka masuk
membawa adik mereka yang paling kecil iaitu Bunyamin. Kenapa mereka berputus asa? Kerana kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka telah cuba merayu untuk melepaskan Bunyamin dengan digantikan dengan salah seorang daripada mereka yang 10. Namun Nabi Allah Yusuf iaitu Al-Aziz tetap dengan pendiriannya, tidak akan mendengar sebarang rayuan. Jadi mereka telah berputus asa. Okey, berputus asa dekat sini bukan berputus asa sikit-sikit, tapi sangat berputus asa. Macam mana kita tahu ayat ini bermaksud mereka sangat berputus asa? Kalau kita lihat ayat tu ada perkataan falamastai'asu. Istai'asu. Kenapa digariskan tu? Okey. Kalimah berputus asa ni sebenarnya asalnya dia adalah berdasarkan kalimah iaisu. Ayat asalnya adalah iaisu. Tetapi kenapa dalam ayat tu ada perkataan istai'asu? Maka kata para ulama, dalam ayat itu ada 3 huruf yang ditambah daripada huruf asal iaisu. Jadi dalam bahasa Al-Quran kalau ada huruf yang ditambah akan menambahkan lagi makna. Perkataan asal iaisu, tapi kalau ditambahkan lagi huruf seperti huruf hamzah, sin dan juga ta, kan ada istai, alif, hamzah, sin dan ta, maka kata para ulama dia membawa kepada makna yang lebih tegas. Lebih tegas tu membawa makna apa? Mereka sangat berputus asa. Lepas tu kalau kita hanya baca terjemahan, kita akan kehilangan perkataan sangat tu. Banyak berputus asa. Tapi kalau kita belajar, kita dapati ada huruf yang bertambah, maknanya pun bertambah. Okey. Mereka buat apa? Mereka mengasingkan diri. Mereka tak balik terus ke Palestin. Mereka mengasingkan diri untuk mereka berbincang-bincang tentang perkara itu. Maksudnya mereka 10 orang ni, mereka cari tempat yang sesuai untuk mereka meeting. Nak bincang ni, apa solusi nak dibuat sebelum balik ke Palestin. Sebab apa? Sebab mereka telah gagal untuk membawa adik mereka yang paling kecil iaitu Bunyamin kembali ke Palestin. Dalam ramai-ramai itu, Allah Ta'ala kata yang jadi ketua perbincangan tu, Allah kata yang paling tua antara mereka. Okey, apa maksud yang paling tua antara mereka? Kata Al-Imam Tabari, dalam tafsir Tabari mengatakan yang paling tua dekat sini para ulama tafsir berbeza pandangan. Ada kata yang paling tua maknanya yang paling pandai dan paling berilmu. Pendapat kedua kata yang paling tua paling berumur lah. Kalau paling berumur dalam konteks adik-beradik yang mana? Yang paling sulung. Okey. Berdasarkan dua pendapat ini, Al-Imam Tabari lebih memilih kepada pendapat yang paling tua dekat situ, maksudnya yang paling besar sekali umurnya, maknanya yang sulung. So abang yang sulung tu dialah yang mengetuai perbincangan tu. Dia kata, bukankah kamu telah mengetahui bahawa bapa kamu telah mengambil janji daripada kamu yang dikuatkan dengan nama Allah. Okey, perbincangan ni yang pertama, mereka telah mengingatkan antara satu sama lain. Yang sebelum ini mereka pernah apa? Mereka telah pernah buat aku janji. Mereka bersumpah dengan nama Allah lagi. Dan mereka telah menjadikan Allah sebagai saksi. Mereka janji dekat bapa mereka bahawa mereka akan pastikan Bunyamin itu selamat untuk dibawa kembali.
Tetapi apa yang telah terjadi sekarang? Mereka ingatkan dulu tentang janji. So apa moral dia, pelajarannya kita akan ambil nanti pada di hujung. Kemudian abang yang sulung ni menyebutkan perkara yang kedua. Dan dia kata, dahulu kamu telah memungkiri janji dan sumpah kamu terhadap keselamatan Yusuf. Perkara yang kedua yang menyebabkan mereka berputus asa ni, beban sangat kepala ni, mereka telah mengulangi sejarah. Mereka tidak dapat membawa Bunyamin seperti mana mereka pernah dulu meninggalkan Yusuf. Kan? Mula-mula janji, lepas tu kisah lama berulang kembali. So agak-agak tuan-tuan, macam mana nak cakap, nak berdepan bertentang mata dengan Nabi Yaqub? Sebab ingat tak, kita tahu masa tu Nabi Yaqub telah sangat tua. Macam mana emosi, perasaan Nabi Allah Yaqub kalau dia mengetahui bahawa anak dia seorang lagi dah tak ada? So agak-agak tuan-tuan macam mana nak hadapi? Tapi ingat, situasi pada kali ini 10 anak Nabi Yaqub mereka telah berubah menjadi baik. Mereka memang benar-benar nak jaga Bunyamin tu, tapi nak buat apa? Telah Allah takdirkan tak boleh nak bawa Bunyamin kembali. Lepas tu abang sulung ni kata apa? Dia kata, oleh itu aku sekali-kali tidak akan tinggalkan negeri Mesir ini sehingga bapaku mengizinkan aku kembali ke Palestin, atau sehingga Allah membuat keputusan terhadapku. Abang yang sulung ni kata apa? Aku mengambil tanggungjawab. Aku tak akan tinggalkan Mesir ni. Kuranglah balik, aku tinggal kat sini. Selagi mana ayah tidak mengizinkan aku balik, aku tak akan balik. Ataupun Allah memberikan keputusan terhadapku, nak buat apa? Lepas tu abang yang sulung ni kata apa? Dialah Allah, hakim yang seadil-adilnya. So apa kita dapat belajar? Kan banyak pelajaran dia. Okey, jangan bimbang, tak sempat sehari nanti nota dia saya akan beri. Okey, pelajaran pertama kita dapat belajar dekat sini, kita dapat lihat bagaimana peranan anak paling sulung dalam keluarga. Betul tak? Sepatutnya anak yang paling sulung, dialah sepatutnya yang paling ke depan. Dialah yang akan menyelesaikan mana-mana masalah di kalangan adik-beradik. Tapi kalau sulung pun tak nak ambil peduli, susahlah. Patutnya sulung dialah yang kena jadi ketua admin WhatsApp group. Adik-beradik apa-apa masalah, abang sulung ke, kak yang paling sulung ke, dia kena ke depan. Ini kita dapat belajar daripada kisah pada ayat ini. Nombor 2, dalam apa-apa perkara yang berlaku, buat apa? Syuarat, bincang. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Bincang nak kena buat apa. Jadi mereka pun, kita baca tadi kan, mereka pun mengambil jalan, mereka bincang. Tak ada siapa tahu masa tu. Mereka 10 orang duk bincang. Mereka bincang macam mana? Bersemukalah. Seperti yang kita belajar tadi tu. Lepas tu, apa keputusan nak dibuat? Ia mesti berdasarkan mengambil kira konteks, masalah, suasana dan pelbagai sudut. Sebab tu abang dia ingatkan tadi apa? Macam mana ni? Apa kita nak buat ni? Kita pernah ambil janji dulu, bersumpah dengan nama Allah. Lepas tu ini kali kedua kita mengulangi sejarah hitam, kita meninggalkan Bunyamin. Pelajaran yang keempat, kita dapat belajar apa? Penekanan terhadap amanah sesuatu janji. Betul tak? Telah berjanji ni, ada orang bersumpah lagi, saya bersumpah nak tunaikan sekian-sekian, saya telah sekian-sekian. Tapi apabila buat dapat amanah, dapat tanggungjawab, khianat amanah tu. Tapi anak Nabi Yaqub, mereka tak khianat. Mereka tak macam jaga Yusuf dulu. Mereka memang betul-betul jaga Bunyamin. Sebab tu mereka sanggup tukarkan seorang, asalkan Bunyamin dapat bawa balik kembali. Jadi kita dapat belajar daripada ayat ini macam mana pentingnya suatu amanah perlu ditunaikan. Ada ayat Quran sebut tentang menunaikan amanah
Begitu juga kita tahu hadis Nabi SAW, salah satu daripada sifat orang munafik, apabila diberikan amanah dia khianat. Jadi penekanan terhadap sesuatu amanah daripada satu penjanjian perlu ditunaikan. Okey, pelajaran nombor 5 kita dapat belajar bertanggungjawab di atas kesilapan yang berlaku. Jadi apa tanggungjawab yang anak Nabi Yaqub buat? Abang sulung kata apa? Denda dia, kesalahan dia, biar aku duduk kat Mesir ni. Sebab kita tahu Bunyamin, kalau dia ditahan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi hamba kepada tuan yang punya harta tu. Jadi abang dia mengambil tanggungjawab di atas kesilapan mereka. Sebenarnya mereka bukan sengaja pun, tapi di atas rasa sifat bertanggungjawab tu, dia pun seorang nak tinggal, yang lain balik dulu. Okey, supaya apa? Moga-moga kalau Bunyamin tu dihilang kat mana? Dia bukan hilang, dia duduk di Mesir. Seolah-olah macam dia boleh pantau apa yang berlaku dan sebagainya. Ini sikap positif yang kita belajar. Kita buat salah, kita kena bertanggungjawab. Bukan nak tuduh siapa, bukan nak salah tunding jari kepada orang ini, orang ini. Bertanggungjawab. Pelajaran nombor 6, kita dapat belajar Allah adalah sebaik-baik hakim, Al-Hakimin. Okey, Al-Hakimin di sini dia merujuk kepada nama Allah Al-Hakim ataupun Al-Hakam. Okey, Allah sebaik-baik hakim ni secara tak langsung akan membawa tindakan kepada kita apa? Apa saja keputusan takdir Allah, syariat Allah, terima. Waktu mereka tahu apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau nak kupas nama Allah Hakim ni panjang, tapi kita boleh kata begini, nama Al-Hakimin tu maksudnya merujuk kepada Allah tu bersifat mempunyai nama Al-Hakim, ataupun dalam hadis kata Al-Hakam. Sebab tu kalau tuan-tuan cari dalam Quran ya, nama Allah Hakim, Hakim, Hakim ni banyak, hampir dekat 100 kali diulang nama Allah sebagai Hakim. Hakim ni pertama merujuk Allah ni sebenarnya dialah penentu, pembuat kepada mana-mana syariat. Hukum hakam, otoritinya hanya pada Allah. Yang kedua merujuk kepada apa? Setiap yang Allah perintahkan, setiap takdir, ia mempunyai hikmah, mempunyai kebaikan. Okey, itu 6 pelajaran yang boleh kita ambil. Terang ni pun dah ambil waktu dekat 18 minit. Okey, satu ayat. Baik, kita baca lagi ayat nombor 81. Boleh tuan-puan ya? InsyaAllah. Baca ayat nombor 81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Okay. Ayat 81 ni adalah lanjutan daripada usul anak yang paling sulung tu, cuma namanya siapa wallahu a'lam, kita tak tahu. Anak yang sulung ni juga, adakah dialah yang dulu mengusulkan Yusuf itu jangan dibunuh? Wallahu ta'ala a'lam, tak tahu juga. Tapi yang pasti anak sulung namanya siapa wallahu a'lam. Dia kata kepada 9 orang saudara kandungnya, dia kata, kembalilah kamu kepada bapa kamu. Maknanya dia kata apa? Aku tinggal, korang semua balik. Sampai nanti kat rumah ayah, kamu cakap, wahai ayah kami,
sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi melainkan dengan apa yang kami ketahui. Mereka tak tahu Bunyamin itu sebenarnya tidak mencuri, tapi secara zahir mereka dapati memang seperti Bunyamin telah mengambil bekas minuman diraja yang digunakan untuk sukat. Sebab apa? Sebab mereka nampak barang tu dalam karung Bunyamin. Kalau kita ingat lagi ayat sebelum ni, yang Nabi Yusuf cek daripada satu unta ke satu unta tu sampai kepada Bunyamin. Jadi setakat mereka nampak dengan mata, memang Yusuf mencuri. Bunyamin mencuri. Lepas tu abang dia cakap apa? Nanti kau cakap lagi dekat ayah. Dia cakap apa lagi? Dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang ghaib. Lepas tu cakap lagi pada ayah nanti, kami tak ada kuasa untuk mengetahui benda-benda yang ghaib, yang berlaku bukan depan kami. Kami tak ada kuasa. Pengajaran ayat dia 2 saja, lepas tu kita habis. Saya minta sikit lagi waktu, walaupun dah 21 minit supaya tak tergantung. Pelajaran pertama, menghukum sesuatu berdasarkan yang zahir. Jangan mengada-adakan cerita. Betul tak Bunyamin tu seperti mencuri? Mereka kata betul, sebab setakat mereka nampak memang Bunyamin tu didapati mencuri. Jadi kita dapat belajar, pelajaran baik dia adalah, kalau kita nak kata orang ni apa, dia ni siapa, apa dia buat, kita berdasarkan yang zahir, yang kita tahu saja. Pelajaran nombor 2, ketidakmampuan manusia mengetahui perkara yang ghaib. Benda yang mereka tak tahu, apa yang berlaku di luar kawalan mereka, depan mata mereka, ini menunjukkan bahawa tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib ataupun terselindung. Jadi kalau ada orang dakwa dia ni begini, seorang ni macam ni, kita tanya dia, macam mana kau tahu? Kau nampak tak? Jadi itu pelajaran dia. InsyaAllah nanti kita sambung ayat nombor 82. Doakan semoga nota tu dapat diserahkan kepada tuan-tuan perempuan dengan kadar segera. Tapi saya tak boleh janjilah. Tapi saya usaha insya-Allah. Baik. Mohon ampun dan maaf ya atas kelemahan kekurangan. Moga-moga dapat banyak pelajaran, manfaat pengisian 2 ayat pada pagi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi